Berita menarik di Desoka.com hari ini, Ahad 5 September. Kita mulakan dengan perkembangan berita-berita menarik dengan perkembangan tragedi Pro 2 Myvi yang dihanyutkan arus deras dalam insiden di Sungai Keon Som, Kampung Dambai, Inanam. Pagi tadi yang turut dibawakan oleh kami secara langsung menerusi medium Facebook Live di laman rasmi Facebook Desoka.com. Setakat hari ini, operasi mencari dan menyelamat masih gagal menemui mangsa Simon Sangetupe 68 yang hilang dalam kejadian membabitkan Pro 2 Myvi di Sungai Keon Som Jumaat lalu. Operasi dijalankan bermula dari kawasan kejadian tempat kenderaan hanyut sehingga kawasan Sekolah Kebangsaan SK Pomotodon Inanam di sini sejauh 4 km bermula sekitar jam 11 pagi. Terdahulu, pada Jumaat lalu, Pro 2 Myvi dinaiki kedua mangsa hanyut di Sungai Keon Som sebelum ditemui terperangkap di dasar Sungai Keon Som, Kampung Dambai, kira-kira 2 km daripada lokasi kejadian. Kes kematian akibat COVID-19 di Sabah semakin banyak dengan 55 lagi kes baharu dilaporkan semalam, iaitu yang tertinggi pernah direkodkan sejak pandemik COVID-19 menular ke negeri ini lebih setahun lalu. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datu Masidi Manjun berkata daerah Tuaran mencatat kes kematian tertinggi semalam dengan sebanyak 12 kes, diikuti sebanyak 10 kes di Kota Kinabalu. Selebihnya beliau berkata sebanyak 7 kes kematian dilaporkan di daerah Tawau, diikuti 6 kes di daerah Sandakan, 4 kes di Lahad Datu dan 3 kes di daerah Penampang. Berita seterusnya, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan eksersis Ababil 2021 di Pangkalan Udara Labuan dan Kota Belud bermula 7 hingga 17 September membabitkan ruang udara Borneo serta perairan sekitarnya. Eksersis yang diadakan selama 2 minggu itu bertujuan untuk menilai kecekapan juruterbang TUDM, anggota-anggota pasukan khas TUDM, PASKAU serta pasukan sokongan logistik dalam melaksanakan tanggungjawab bagi melindungi kedaulatan negara. Mengikut kenyataan dikeluarkan bahagian perhubungan awam, TUDM berkata eksersis itu bertujuan untuk menguji keupayaan peralatan persenjataan serta kesiagaan aset-aset TUDM. Katanya ia bagi menjamin keberkesanan di dalam pelaksanaan tugas operasi bersama yang melibatkan pesawat-pesawat dari pelbagai kategori seperti pesawat pejuang, pengangkut dan helikopter. Beralih kepada perkembangan melibatkan berita jenayah, 3 individu dikesan melarikan diri dari Pusat Kuarantin Pesakit COVID-19 PKRC Dewan Arena Tawau, Kelmarin. Dalam kejadian kira-kira jam 12.30 tengah malam tadi, ketiga-tiga tahanan berusia antara 23 hingga 34 tahun itu dikatakan bertindak mengopek penghadang besi tingkap tandas di PKRC tersebut sebelum bertindak melarikan diri. Ketua Polis Daerah Tawau, Asisten Komisioner Peter Umbuas berkata, 2 dari antaranya adalah banduan yang telah dijatuhi hukuman untuk menjalani hukuman penjara, manakala seorang lagi sedang dalam tahanan reman untuk menunggu perbicaraan mahkamah. Kesemua mereka juga adalah pesakit COVID-19 yang sedang dikuarantin dan diasingkan dari tahanan lain. Baiklah, ini kupasan terakhir dari kami. Mangsa banjir dipindahkan di Beaufort kekal seramai 75 orang membabitkan 25 keluarga setakat jam 10 pagi ini. Semua mangsa ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Datuk Muhammad Dun Bani Beaufort sejak Kelmarin. Mangsa adalah dari Kampung Brunei, Sungai Damit dan skim Kampung Brunei Membakut. Sementara itu, laporan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM setakat jam 8 pagi tadi menyatakan air Sungai Padas dan Sungai Membakut masih pada paras amaran masing-masing dengan kedalaman 8.59 meter dan 5.27 meter. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di Desoka.com.